tersebut. Bagi muslimah yang ada keuzuran untuk duduk di bawah, sila gunakan kerusi yang disediakan, namun jumlah kerusinya adalah terhad. Jangka masa keberadaan di dalam masjid untuk kuliah kita ini diberikan hanya selama 1 jam sahaja, tidak lebih dari itu. InsyaAllah Ustazah juga akan menyelesaikan kuliahnya dalam masa yang telah ditetapkan. Ingin juga dimaklumkan sekiranya ada muslimah yang ingin menggunakan tandas, tandasnya adalah di belakang. Okay? Jadi untuk di zon 1 ni, muslimah boleh keluar dari pintu ni, terus ke belakang di sebelah kiri anda. Okay? Yang di zon 2 di belakang tu, tandasnya terus menuju ke belakang sana. Okay? InsyaAllah kita punya relawan akan tunjukkanlah, okay, untuk laluan ke sana. Selepas selesainya kuliah, elakkan daripada bersalam-salaman atau berpelukan kerana ini adalah antara SOP yang perlu kita patuhi untuk maslahat umum. Dan apabila beredar keluar, harap pastikan anda dapat menjaga jarak selamat dan harus langsung beredar dari masjid kerana tempoh yang dibenarkan sudah pun tamat. Akhir sekali, ingin diingatkan pendaftaran kuliah untuk minggu hadapan kita akan mula setiap hari Khamis iaitu esok jam 11 pagi. Terima kasih kepada semua yang telah mendaftar untuk hadir. Terima kasih atas kerjasama dan persefahaman yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, semua okey? Suara Ustazah okey? Yang di belakang, kuat tak suara Ustazah? Dengar ya? Okey, Alhamdulillah. Oh, ya, Aisyah kat belakang. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit tak kepala lihat Ustazah kat situ? Betul? Saya boleh bangun. Oh, tengok situ lain dengan tengok saya dekat sini. Kan? Betul tak? Semua sihat? Apa khabar? Sihat. Okey. Macam mana perasaannya dapat jumpa saya pagi ini? Apa dia? Alhamdulillah. Kak Som kat sini, Masya Allah. Orang jauh daripada Marsiling. Ada siapa-siapa lagi daripada Woodlands? Marsiling kat sini angkat tangan. Oh, ada dia. Punggol ada? Johor ada? Johor kalau masuk dia kena kuarantin dulu kan? Betul tak? Okey, baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang untuk sekali lagi kita memulakan kuliah kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah hampir setahun ya kita bersiaran secara online. Semua ikut ke kuliah Ustazah online ni? Ikut. Ingat apa kita bincangkan? Minggu lepas Ustazah cuti kan? Sebelum Ustazah cuti macam mana? Ingat? Tak ingat. Oh, kakak terus terang je giling kepala dia. Tak ingat Ustazah. Tak apa. Tak ingat, kita ingatkan. Okey, macam gitu. Baik, jadi pada pagi ini, ya muslimah yang saya kasihi sekalian, kita akan masuk kepada perbincangan bab yang keempat. Okey, bab yang keempat. Perbincangan bab kita yang keempat merupakan kesinambungan bagi perbincangan yang terdapat pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga bincang tentang apa? Siapa ingat? Kak Som ingat Kak Som? Jauh-jauh daripada Marsiling ni takkan tak ingat ya? Apa dia sayang? Oh, doa yang Nabi SAW baca. Okey, betul. Sebelum itu, sebelum kita bincangkan tentang doa tu kan, kita bincang tentang apa? Bab yang ketiga. Yang di zon 2 Ustazah tak dapat dengar suaranya, minta maaf. Kalau nak jawab angkat tangan pun tak dengar juga. Okey? Tapi Ustazah tanya, untuk muslimah yang berada dekat dengan Ustazah ni kan, bab yang ketiga secara keseluruhannya apa yang kita bincangkan? Tentang mengingati ayat Allah. Mengingati ayat Allah, orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-73. Okey, surah Al-Furqan ayat yang ke-73, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menyebutkan ya kepada kita tentang keadaan orang yang beriman ketika dia mengingat ataupun ketika dibacakan kepada dia dengan ayat Allah. Jadi ada dua keadaan di situ. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-73 tu tadi. Apa dia? Keadaan yang pertama.
Semua masing-masing. Apa dia cakap hari tu ya? Dia cakap apa hari tu? Yang tak ingat lah. Ingat doa je belakang tu kan. Baik, saya kenapa penting? Sebab saya tadi kata awal-awal lagi, kita ada kesinambungan ya antara bab yang ketiga dan bab yang keempat. Jadi sebelum Ustazah masuk pada bab yang keempat, kita nak hashtag throwback sikit lah. Kan? Tentang apa yang kita bincangkan pada bab yang ketiga. Baik, secara kesimpulannya begini ya Muslimah. Dalam bab yang ketiga, dalam bab yang ketiga kita dapati surah Al-Furqan ayat yang ke-73 menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang yang diperdengarkan kepada dengan ayat Allah, dia mengingati Allah, ya, tapi orang yang begini dia tak pekakkan telinga dia. Maksudnya bila dia dengar, dia buka telinganya besar-besar, dia dengar baik-baik ya apa yang diperdengarkan kepada dia. Keadaan yang kedua, dia tidak membutakan matanya. Ya, dia tidak membutakan matanya. Maknanya dia bila dengar ayat Allah, dia baca Al-Quran itu tadi, apa yang dibaca, dia dapat lihat. Maksud dapat lihat tu dapat menjadikan pengajaran pada diri dia. Okey, so kita ada dua keadaan. Masuk pada bab yang keempat ini, ya, perbincangan kita pada pagi ini memberikan kepada kita dengan beberapa lagi keadaan, situasi di mana orang yang beriman ketika mereka diberikan peringatan dengan ayat Allah. Okey? Sebab itu bila lihat di situ, di muka surat berapa? 151. Kita ada muka surat 151 di sini, bab yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf. Ya, surah Qaf, ayat yang ke-37. Mungkin ada teman-teman kita boleh tolong, kalau siapa yang ada buka Facebook ke apa, boleh tolong teman-teman kita di rumah untuk catat ya surah Qaf ayat yang ke-37, boleh letak di ruangan komen di situ sebagai rujukan kepada teman-teman kita di rumah. Baik. Jadi dalam surah Qaf ayat yang ke-37 di sini Muslimah, ada satu ayat yang dibawakan kepada kita tentang keadaan-keadaan orang yang bila diberikan peringatan dengan ayat Al-Quran. Apa dia? Lihat ya di situ. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Okey? Ada 3 keadaan yang disebutkan dalam surah Qaf itu tadi. Allah kata, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Mereka yang mempunyai hati, bila diperdengarkan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, dibacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, ya, dia akan jadi peringatan pada diri dia. Kemudian Allah sebutkan, atau yang menggunakan pendengaran. Orang yang ingat ataupun orang yang mendapatkan peringatan daripada ayat Al-Quran, ya, mereka ini adalah orang yang mana dia dapat peringatan tersebut menerusi pendengaran yang dia ada, yang dia gunakan. Seterusnya kita ada keadaan yang ketiga di sini. Apa kata Allah? Wa huwa syahid. Ya, yang mana sedangkan dia itu adalah orang yang menyaksikan. Okey, nanti kita bincang satu persatu ya berkenaan dengan ketiga-tiga keadaan itu. Sekarang ni kita nak masuk pada point A. Ya, point A yang ada di muka surat kita ni 151 dalam bab yang keempat.
berkenaan dengan syarat memperoleh manfaat dari Al-Quran. Kita nak jadikan Al-Quran sebagai ayat ataupun bacaan yang memberikan peringatan kepada diri kita. Tapi dia ada syarat yang perlu kita penuhi sebelum kita mendapatkan peringatan daripada ayat Al-Quran. Syarat-syarat itu terkandung dalam surah Qaf ayat yang ke-37 itu tadi. Pertama sekali, sila lihat pada perenggan kita yang pertama di sini. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dijelaskan kepada kita, jika anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka berkonsentrasilah ketika membaca dan mendengarkannya. Ini yang pertama. Kalau kita rujuk, dalam kitab bahasa Arabnya yang asal, dia tak guna perkataan konsentrasi. Saya rasa terjemahannya agak tak berapa tepat lah. Okay. Imam Ibn Al-Qayyim dia menggunakan perkataan fajma' qalbak. Fajma' qalbak. Maksudnya, satukan hati. Kumpulkan hati. Atau dengan kata lain kita kata, bila kita baca Al-Quran ni, kita perlu hadirkan hati kita. Dia bukan semata-mata tentang concentration kita. Tapi bagaimana kita menghadirkan jiwa kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim itu tadi untuk memperoleh manfaat daripada Al-Quran tersebut. Ya, jadi perkataan konsentrasi itu, kalau siapa nak tukar, boleh tukar kepada menghadirkan hati, mengumpulkan hati, menyatukan hati ketika kita membaca Al-Quran itu tadi. Baik. Ketika membaca dan mendengarkannya. Ya. Seterusnya, yang kedua, dijelaskan di sini. Perhatikan baik-baik. Ya, dia guna perkataan perhatikan baik-baik. Tapi bukan perhatikan sebenarnya. Perkataannya yang betul ialah dengar baik-baik. Ya, perkataan bahasa Arabnya yang betul, dengar baik-baik. Asalnya perkataan itu. Dengar baik-baik dan posisikanlah diri anda sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia kata? Sebab Al-Quran merupakan pesan dari Allah untuk anda yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Seperti itulah yang Allah isyaratkan melalui firman-Nya di atas. Jadi ada 3 tadi keadaannya. Yang pertama apa? Hadirkan hati. Okey. Kedua, dengar baik-baik. Ketiga, letakkan diri kita pada situasi seolah-olah ada yang berbicara kepada kita. Sebab yang kita baca ini adalah kalamullah. Kata-kata Allah. Ya, umpama satu bentuk pembicaraan, perbincangan, percakapan yang dihadapkan di hadapan kita. Jadi kalau kita berbual dengan seseorang, kita mesti face dia kan? Betul tak? Marah tak kalau sekiranya kita berbual dengan anak kita tengok lain? Kakak marah? Marah, oh mesti kan. Kita berbual dengan anak kita, dia duduk tengok TV. Bayangkan keadaannya. Apa rasanya? Ustazah, sakitnya tu di sini Ustazah. Jangan main-main Kita kalau berbual dengan anak kita duduk tengok TV kan. Ni mama cakap ni dengan Along ni kan. Cakap, mama cakap dengan Along ni nanti pagi esok bangun pagi-pagi. Ya, jangan lupa nanti tolong mama pergi budak tu tengok TV. Kita tengok dia, mata kita jegil Marah kan kita? Budak ni aku cakap dengan dia macam cakap dengan tembok. Ayat kita kan. Kita pun kata, kita dengar, marah kan? Ni, mama cakap ni. Kalau ayat mak saya, aku cakap dengan kau ni. Itu ayat mak saya. Kalau ayat mak saya, aku cakap dengan kau ni macam aku cakap dengan tembok. Itu ayat mak kita lah, ayat mak saya guna. Mungkin kita kata, mama cakap ni.
Dengar tak? Alung dengar tak? Dengar, Mama, dengar. Kalau dengar, tengok. Maknanya, kita kalau berbual dengan seseorang, kita nak orang tu pay attention pada kita. Sama juga kalau saya mengajar, saya nak orang tengok saya. Betul tak? Walaupun orang tengok TV tu kan. Kita nak orang tengok kita. Sebab kita berbual sekarang ni. Kita nak ada eye contact. Kita nak ada mata yang melihat kita. Supaya kita rasa, oh dia dengar lah kita cakap. Bayangkan kalau saya cakap dekat depan ni, semua orang tengok TV tu kan. Ini lebih baik buat online ya. Betul tak? Kita cakap-cakap orang tengok TV. Ya Allah Akbar. Baik kita tengok. Kita buat secara online. Tapi, jika kita lihat begini ya muslimah keadaannya. Jika kita sesama manusia, kita nak keadaannya begitu. Bila ada yang bercakap, ya, bila ada yang memperdengarkan sesuatu, dia mesti ada konsentrasi. Kehadiran kita. Betul ada orang dengar tapi hati dia ada dekat situ tak? Ramai orang datang kuliah saya tapi mungkin hatinya sudah ke mana-mana ni. Betul tak? Mula-mula datang semangat tu. Duduk lama mana je tak keluar-keluar ni. Oh dah keluar. Oh Sakinah dah keluar. Oh lama dia dah keluar pakai baju putih ni. Tak pernah pakai putih. Hari ni first dia pakai putih pula. Allahu Akbar. Untuk minit yang ke-5, ke-10 tu kan kita concentrate. Hati kita, pemikiran kita, pandangan mata kita, pendengaran kita. Tapi lepas 10 minit tu, dah fikir apa dah? Lepas ni nak masak apa dia dah mula fikir kan? Ni balik nak masak apa ni? Maknanya diri kita ada. Hati kita tidak ada. Namun, orang yang baca Al-Quranul Karim, situasinya berbeza muslimah. Hati kita, pendengaran kita, konsentrasi kita itu ada. Ketika Al-Quran dibacakan kepada kita ataupun ketika kita sedang baca Al-Quran tu. Keadaannya sedemikian. Dan kenapa kita perlu lakukan begitu? Ini kerana yang kita baca dia bukan sebarang ayat yang kita baca ini. Ataupun yang diperdengarkan kepada kita bukan sebarangan kata-kata yang diperdengarkan kepada kita. Yang kita baca itu tadi, yang diperdengarkan kepada kita adalah kalamullah. Firman Allah, ayat Al-Quran. Yang tadi kan dia kata, ia merupakan pesan dari Allah. Ya, pesan dari Allah untuk kita yang mana Allah sampaikan menerusi Nabi SAW. Yang akhirnya dikumpulkan menjadi Al-Quran Al-Karim yang ada pada kita pada hari ini. Sebab itu, sila lihat kepada perenggan yang kedua di bawah tu. Apa yang diterangkan kepada kita? Dia katakan begini, kita bila nak terkesan dengan satu ayat Al-Quran ataupun pembacaan Al-Quran kita atau ayat Al-Quran yang kita dengar, 3 syarat tadi, yes, kita kata perlu ada. Ya, hati yang hadir, pendengaran yang kita buka betul-betul dengar ni kan, dan juga konsentrasi itu tadi. Betul, 3 tu perlu ada. Tetapi, dia mesti ada syarat lain juga yang perlu dipenuhi. Wah, Ustazah payahnya nak baca Quran ya Kak. Macam-macam syarat. Samalah juga kan nak masuk rumah Allah sekarang ni. Macam-macam syaratnya. Nak save entry, kena check suhu kan. Ustazah kalau sakit tak boleh datang. Datang-datang tiba-tiba kena tengok online Ustazah kat rumah kan. Boleh juga terjadi begitu ya. Nanti saya try ya. Jangan Ustazah jauh datang daripada Marsiling. Kalau tak nak datang cakap awal-awal Ustazah. Saya tak keluar rumah gitu. Pukul berapa Kak Sok keluar daripada rumah? Pukul apa? 8.45. 7.45. Masya Allah, tabarakallah. Kakak tinggal mana? Sini je. Oh, seberangnya ya. Lagi 5 minit nak masuk je masuk datang sini. 7.45. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati langkahnya ya ke sini. Mudah-mudahan. Siapa-siapalah.
Tak kira kakak pun sama juga. Walaupun dekat. Ya, okey juga. Yelah, apa-apa yang kita buat dalam hidup kita untuk satu kebaikan, mencari keredaan Allah, mencari ketaatan Allah itu tadi, setiap langkah kita pasti ada pahalanya. Tak kira dekat ataupun jauh. Yang penting keikhlasan kita tu tadi. Ya. Sekarang ini, kita masuk balik perbincangan. Kita tinggalkan dulu Marsiling. Kita tinggalkan dulu Marsiling tu kan. Kita lihat gini. Ada beberapa syarat lain yang perlu kita penuhi. Sebelum 3 tadi itu ada pada diri kita. Okey? Dia kata gini, adapun pengaruh yang sempurna. Pengaruh yang sempurna ni maksudnya kesan yang sempurna. Kan? Kalau dalam bahasa Arab panggil at-ta'thir. At-ta'thir tu maksudnya kesan. Kita baca Al-Quran, kita nak ada kesan dalam diri kita. Kita nak baca Al-Quran macam kita baca novel muslimah. Siapa suka baca novel di sini? Suka? Tak suka? Suka tengok drama? Tak suka juga? Oh, suka apa? Suka pergi kuliah sama Sakinah? Jangan cakap tak suka. Kalau cakap tak suka. Kalau kakak cakap tak suka, saya tak tahu nak cakap apa. So kita ada beberapa keadaan tadi kan. Baca Al-Quran dia tak sama dengan kita buat perkara-perkara yang lain. Tak sama macam kita baca surat khabar ke, novel ke, baca Facebook ke, lain ya perbezaannya. Walaupun kita kata kita kalau baca Facebook, kalau cerita tu geram sangat, boleh my blood go upstairs kita kata. Tahu tak? Ini betul-betul mengirap darah aku tengoknya. Baca cerita tu kan, kalau mungkin ada orang kongsi apa-apa ya di Facebook tu kan. Sebab apa? Kita terkesan. Ya, kita terkesan dengan apa yang kita baca. Jangan kata pasal baca dekat Facebook lah. Kita kalau tengok drama, yang kita kata kan, kalau ada scene ataupun satu adegan-adegan yang menggeramkan hati dan perasaan, terkesan ke tidak? Ke biasa kita tengok? Oh, mak dia pukul dia. Oh, mak mertua dia kutuk dia. Yelah kutuk lah. Dia mesti terkesan. Kita kalau tengok kan, geramnya ni kalau mak mertua aku. Macam gitu perasaannya. Ataupun kita tengok satu keadaan drama, anak yang derhaka contohnya. Kan anak yang derhaka kepada mak dia, mungkin dalam adegan itu, dalam scene itu, anak dia tendang mak dia ke kan? Kita terkesan. Kenapa kita terkesan? Saya tanya. Sebab kita ada hati ketika kita melihat itu. Hati kita hadir masa kita lihat. Penumpuan kita nampak ya? Mata kita tengok betul-betul, dialog yang diucapkan kita dengar betul-betul. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dia masuk dalam hati kita. Itu yang buat kita geram sangat. Macam tu keadaannya. So kata, ini kalau anak aku kecil-kecil, aku dah pijak dah. Dialog. Ini kalau anak aku kecil-kecil, aku dah pijak dah dia ni. Kan? Sebab apa? Kita terkesan dengan apa yang kita lihat itu tadi. Sebab itu pembacaan Al-Quran, hati kena ada. Dia tak boleh just kita baca, kita dengar, tanpa ada kehadiran hati itu tadi. Di sini dia kata, ya, jika anda ingin ada satu kesan yang terbaik, kesan yang sempurna dari peringatan Al-Quran. Maknanya contoh ya, bila kita baca kisah Firaun tu dalam Al-Quran tu, ya Allah, kita dapat lihat kejamnya Firaun tu, na'udzubillah. Kita kata kan, bila kita baca tu, kejamnya Firaun tu, ya Allah. Kita baca kisah Qarun, teruknya Qarun tu, kita dapat rasa. Kita baca kisah-kisah ahli neraka contohnya dalam Al-Quranul Karim. Kita baca ayat itu, sampaikan kita rasa takut nak buat dosa. Ini namanya ada kesan. Sama juga kalau kita baca kisah yang baik dalam Al-Quran. Contoh kita baca kisah Maryam ke apa kan? Dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang kisah Maryam. Masya Allah, tabarakallah, solehahnya Maryam tu. Jiwa kita pun rasa tenang bacakan dia. Bila Allah kata, ya Maryam uqnuti warka'i wasjudi. Kita rasa, ya Allah, Allah perintahkan kepada dia jadi seorang wanita yang sujud, yang rukuk kepada Allah. Kita rasa terkesan, kita nak jadi sebagaimana Maryam. Kenapa kita rasa semua perkara itu tadi? Kerana kita ada hati ketika kita baca Al-Quran tersebut. Dan di sini ya kita lihat, dia berikan orang yang memiliki satu kesan yang terbaik, yang sempurna, ketika dia mendapatkan peringatan dari Al-Quran itu tadi, dia bergantung pada 3 hal.
Tadi 3 hal lain, ini 3 hal lain. Okey? Jangan campurkan ya. Yang 3 hal tadi dah settle. Okey, letak tepi dulu 3 perkara tadi. Okey, letak dia baik-baik, jangan buang lagi. Okey, jangan buang lagi, letak dia baik-baik di situ. Sekarang ini kita ada 3 lagi perkara yang akan kita bincangkan. Yang mana dia kata kalau kita nak baca Al-Quran, saya cuba combine, saya cuba gabungkan ya. Tadi bila kita nak baca Al-Quran, kita gabungkan hati kita, betul tak? Ya? Kita gabungkan hati kita. Buka Al-Quran, hati kita ada. Seterusnya, kita buka pendengaran kita besar-besar, buka baik-baik, betul-betul dengar betul-betul. Okey, itu 2. 3 tadi apa? Konsentrasi. Yes. Kita konsentrasi ketika kita menghadirkan hati, ketika kita dengar baik-baik. Itu antara cara untuk kita mendapat manfaat dari Al-Quranul Karim. Namun, cara itu tadi, dia tak mungkin memberi kesan yang begitu sempurna, begitu baik kalau kita abaikan 3 perkara yang akan kita bincangkan ini. Ya, dia mesti ada 3 perkara yang lain ini untuk menyebabkan apa yang kita buat 3 itu tadi dia betul-betul memberi kesan dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu di sini disebutkan kepada kita, ya, dia kata pertama, sumber yang memberikan pengaruh. Sumber yang memberikan pengaruh, okey, 1. Sumber yang memberikan pengaruh. Makna ada source dia. Apa yang menyebabkan kita terkesan? Ya, apa yang menyebabkan kita terkesan? Baik, kedua, nanti kita bincangkan satu-satu ya. Kedua, kelayakan objek yang menerima pengaruh. Objek tu maksudnya benda tadi dia dah ada source dia lah, dah ada sumber. Sekarang sumber itu dia nak beri pengaruh kepada apa dan siapa. Itu kita panggil sebagai objek. Ya, kelayakan objek. Kemudian yang ketiga disebutkan terpenuhinya syarat dan tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya pengaruh tersebut. Dan ayat di atas menjelaskan semua itu dengan ungkapan yang sangat singkat tetapi begitu jelas dan mendalam. 3 tadi dia kata ya, terpenuhinya syarat dan tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya pengaruh tersebut. Saya ulang kembali, syarat dipenuhi. Dia ada 2 benda ya pada poin yang ketiga. Syarat dipenuhi, kemudian tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya pengaruh tersebut. Saya nak bagi satu contoh mudah. Kita ambil TV sekali lagi. Okey? Nak bagi mudah faham. Sebelum kita masuk kepada perbincangan Al-Quranul Karim. Saya rasa wajah saya ada cahaya. Ada nur ya? Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak di zone 2 wajah saya bercahaya? Wush. Kalau di sini, okay. Saya harap di rumah boleh nampak lah, boleh dihalakan video tu ke arah saya. Terima kasih. Tapi tetap gelap ya? Tetap gelap. Dia punya cahaya tu. Baik. Kita lihat begini ya Muslimah. 1 tadi dia sebut apa? Boleh ulang untuk saya? Sumber. Sumber yang boleh memberi kesan kepada kita. Sekarang saya nak beri contoh, kita ada televisyen. Televisyen rumah kita berapa inci? Berapa kakak? 50. Oi, besar juga ya. Televisyen rumah kita 50 inci. Ini kita panggil sebagai sumber. Ya, dengar baik-baik ya. Saya jelaskan ni. TV itu adalah sumber untuk beri kesan. Ya. 2 tadi kelayakan objek. Kelayakan objek adalah kita yang menonton itu tadi. Ya, kita yang menonton ini adalah kelayakan objek tersebut. Kita tengok TV, ya, sumbernya. TV ini dia akan beri kesan pada kita. Jadi sekarang ni kita adalah objek yang melihat kepada sumber tersebut.
Untuk apa? Beri kesan pada diri kita, pada hati kita. Itu yang tadi saya kata, bila kita tengok satu drama ke apa kan, dia beri kesan sebab sumbernya ada depan mata kita. Jadi kita layak untuk mendapat kesan itu. Antara sebabnya kerana tadi dah hadirkan hati ketika kita lihat TV yang 50 inch tu tadi. Okey, seterusnya kita ada yang ketiga. Dia kata apa tadi ketiga? Terpenuhi syarat. Ya, terpenuhi syarat untuk beri kesan pada kita. Apa maksud terpenuhi syarat beri kesan pada kita? Kita kalau duduk depan TV, tapi kalau syarat dia tak terpenuhi, dia tak akan beri kesan. Apa maksudnya? Kita duduk depan TV sekarang ni, kita objek tadi nombor 2 ni. Kita mesti penuhkan syarat itu untuk dapat kesan daripada TV. Maksudnya mata kita tengok betul-betul. Drama paling best sekarang apa? Siapa tengok drama? Saya pun tak tahu lah. Mungkin ada satu drama yang kita tunggu-tunggulah. Kita ambil Suria pukul 7 Pukul 7 mesti duduk depan TV. Kita ni objek sekarang ni. Syarat nak terpenuhi apa? Jangan ada budak bising pun. Kita siap-siap pada mana? Nanti mama nak tengok TV pukul 7 don't make any noise, kita kata. Sebab kita nak terkesan dengan apa yang kita lihat. Kita nak menghayati dengan apa yang kita tonton. Kita siap pesan anak kita. Jangan bising. Nak gaduh kat dalam. Ini time aku tengok TV. Okey? Nak gaduh kat dalam. Nak bising-bising kat dalam. Maknanya kita dah tetapkan syarat itu. Untuk kita dapat kesan daripada apa yang kita nak lihat. Ya? Kita nak telinga kita betul-betul dengar dialognya kan? Kita nak mata kita betul-betul, hati kita betul-betul menghayati. Itu sebabnya kalau benda-benda yang sedih kat TV tu kita mengalirkan air mata. Sebab dialognya meruntun jiwa. Kan? Apa yang kita nampak, cara dia pegang, cara dia apa semua. Ya Allah. Bertisu-tisu kita ambil. Sedihnya cerita ni. Kerana apa? Penuh syarat tu tadi. Rumah tak bising. Cerita kalau sedih macam mana muslimah kat depan. Tapi kalau rumah kita bising, kita tak boleh nangis. Tapi kalau rumah kita sunyi, sepi, kita tengok betul-betul, insya-Allah dia nangis. InsyaAllah dia nangis. Kan? Sama juga kalau kita tengok scene yang sweet-sweet kat TV kan. Alah, sweetnya. Bantal yang kita pegang tu sampai kita... Allah. Gitu-gitu kan. Sebab apa kita jadi macam gitu? Orang tak nampak lah kita buat gitu kan. Sebab apa kita hadirkan hati kita tadi? Syaratnya terpenuhi. Kita hadirkan pandangan mata kita betul-betul kita tengok kan. Kita dengar dialog dia. Ya Allah, dia buat ayat cia. Kita pun dengar. Kita pun keadaannya sedemikian. Syaratnya terpenuhi. Yang ketiga tadi kata apa? Dengan terhalangnya perkara-perkara yang boleh menghalangi untuk kita mendapat kesan. Maksudnya, tak ada benda-benda yang distract kita. Ya, tak ada perkara-perkara yang boleh mengganggu kita dari kita menghayati apa yang menjadi sumber kita di hadapan itu tadi. Jadi 3 keadaan ini, ia akan menjadikan kita seseorang yang mana boleh mendapat kesan yang terbaik ketika kita berhadapan dengan sesuatu. Di samping 3 tadi yang pertama kita bincangkan berkenaan dengan menghadirkan hati, buka telinga besar-besar, concentrate. Namun kalau 3 tadi tak ada, dia tak jadi juga. Begitulah Al-Quranul Karim. Kita buka Al-Quran kita ni sekarang muslimah. Kita baca. Kita ambil. Surah apa? Biasa. Cik baca surah apa? Apa? Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah. Kita baca surah Al-Mulk. Ya, bila cik baca cik? Sebelum tidur. Sebelum tidur kita nak baca. Kita buka Al-Quran kita. Ya, kita baca surah Al-Mulk. Kita baca bismillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Contohlah, kita baca. First kali yang ada pada kita pada masa itu ialah hati. Jangan pula cahaya ke sini pula. Ini maknanya ada gangguan. Yang ketiga itu dia menghalang saya untuk konsentrate dengan apa yang saya cakap. Nampak terus apply. Allah bagi saya apply terus. Nak mengajar kan apply terus lah kita ni.
Ada benda-benda yang menghalang untuk kita cakap secara konsentrasi ni. Okey, so kita lihat begini, keadaan itu tadi, bila kita buka Al-Quran, kita baca surah Al-Mulk tadi, first kali sebelum kita baca bismillah, hati kita hadirkan. Ya, hati kita hadirkan. Sekarang kita baca, kita dengar apa yang kita baca. Maknanya kita buka pendengaran kita ni baik-baik untuk kita dengar apa yang kita bacakan itu tadi. Dan di sini kita usaha untuk ada konsentrasi. Pertama, sumber yang menyebabkan kita terkesan adalah Al-Quran yang kita baca, surah Al-Mulk. Ya, itu yang menyebabkan kita ada sumbernya untuk mengesankan hati kita. Seterusnya kita adalah objek yang baca tadi. Surah Al-Mulk kita baca, lalu kita buka Al-Quran tadi, kita hadapkan mata kita, pendengaran kita, hati kita, dan kita usaha concentrate untuk supaya syarat-syarat tadi terpenuhi bagi memberi kesan pada hati kita. Dan kita usaha agar setiap perkara yang distract ataupun yang mengganggu kita, dia tidak ada pada masa itu supaya pembacaan surah Al-Mulk kita benar-benar memberi kesan pada jiwa kita yang membaca. Jadi ini cara yang telah dihimpunkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya supaya kita dapat manfaat daripada apa yang kita baca. Baik, manfaat Al-Quran itu apa? Tadi kan kita bincang nak dapatkan manfaat daripada Al-Quran, dia mesti ada syarat ni. Tapi apa manfaat Al-Quranul Karim? Siapa boleh bagi saya satu? Tanya orang belakang pula lah. Boleh? Tak dengar pula sekejap cahaya ni. Siapa nak bagi saya manfaat yang pertama? Apa dia? Maaf? Jiwa menjadi tenang. Okey, ini manfaat daripada pembacaan Al-Quranul Karim. Bila kita baca Al-Quranul Karim, ia menenangkan jiwa kita. Tapi kenapa ada orang dia tetap tidak tenang ketika dia baca Al-Quran? Sebab yang kita bincangkan itu tadi dia tidak ada. Ya? So kita usaha aplikasikan apa yang kita belajar itu tadi untuk dapatkan manfaat daripada Al-Quran tersebut. Selain daripada itu, manfaat Al-Quran ialah dia menjadi penawar kan pada hati kita. Kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai penawar, obat bagi jiwa kita ni. Pastikan 3 syarat itu tadi juga teraplikasi ketika kita buka Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran tersebut. Barulah manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk Al-Quran kita akan peroleh. Ini tujuannya begini Muslimah. Kalau kita rujuk pada page kita yang berikutnya, pada perenggan kita yang berikutnya di sini. Okey, cuba lihat pada halaman 152. Firman Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni dia usaha untuk kupas. Ya, dia usaha untuk bincangkan satu persatu apa yang terdapat pada surah Qaf ayat yang ke-37 tadi yang menjadi sumber ataupun menjadi base perbincangan kita pada pagi ini. Dia jelaskan yang pertama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna fi dzalika ladzikra." Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan, mengisyaratkan semua hal yang diutarakan dari awal surah Qaf sampai ayat ini. Jadi daripada awal surah Qaf hingga kepada ayat yang ke-37, itu maksudnya nanti pada bab-bab yang berikutnya ya Muslimah, kita akan bincangkan satu persatu daripada awal surah Qaf hinggalah kepada ayat yang ke-37 ini untuk lihat apakah peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita dalam surah tersebut. Jadi di sini ya dia kata
Dan inilah yang disebut sebagai sumber yang memberi pengaruh. Nanti bila bincang, surah Qaf daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36, dia akan jadi sumber kita untuk beri kesan pada jiwa kita. Okey? Jelas ya untuk yang ini? Baik, seterusnya. Sementara firmannya, liman kana lahu qalbun. Bagi orang-orang yang mempunyai hati. Menjelaskan bahawa objek yang layak menerima pengaruh. Sebab tak semua orang yang baca Al-Quran dia boleh terkesan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita siapa yang boleh dapat peringatan daripada Al-Quran. Siapa yang akan terkesan daripada pembacaan ataupun pendengaran Al-Quran itu. Allah kata liman kana lahu qalbun. Bagi mereka yang ada hati. Okey? Bagi mereka yang ada hati. Dijelaskan di sini iaitu hati yang hidup dan dapat mengenal Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Al-Quran itu tidak lain merupakan pelajaran dan kitab yang jelas. Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Ini surah Yasin ya. Biasa kita baca, in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayya. Allah kata. Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi SAW sebagai ayat peringatan yang jelas. Tapi Al-Quran yang Allah turunkan sebagai ayat dan peringatan yang jelas tersebut, dia untuk orang yang tertentu. Bukan semua orang. Sebab tu di sini kata liman kana qalb. Antara cirinya ialah orang yang memiliki hati yang hidup. Liman kana hayya. Allah kata dalam surah Yasin tu tadi. Bagi mereka yang hidup. Hidup tu bagaimana? Hatinya hidup. Okey, sebab dia jelaskan kepada kita dalam penggalan ayat ini dimaksudkan adalah mereka yang hidup hatinya. Orang yang hidup hatinya ini, ya muslimah, bila dibacakan pada Al-Quran, dia akan nampak kebenaran. Itu tanda hati kita hidup. Kita baca Al-Quran, makin kita rasa nak jadi baik. Contohnya, ya. Kita baca Al-Quran makin menyebabkan kita rasa motivasi untuk beramal soleh. Kita baca Al-Quran menjadikan diri kita ni, hati kita tu tadi kan, seorang muslimah yang nak menjauhi kemaksiatan. Itu maknanya hati kita hidup. Tapi kalau kita baca Al-Quran, orang bacakan Al-Quran pada kita, ataupun kita dengar Al-Quran, biasa je rasanya. Kan gitu-gitu juga kita ni. Maknanya ada something wrong dengan hati kita. Dia belum dapat lagi kesan, ya, sebagaimana yang kita bincangkan itu tadi. Maknanya objek ni, kelayakan hati kita, dia belum bersedia. Dia belum dipenuhi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian ya di sini Allah kata apa? Adapun firman-Nya au alqas sam'a, atau yang menggunakan pendengarannya, maksudnya ialah memusatkan pendengarannya kepada ayat Al-Quran yang dibacakan. Tadi concentration tadi lah, concentrate tadi kan, yang kita bincangkan tadi kan. Konsentrasi atau pemusatan pendengaran ini merupakan syarat untuk boleh mendapatkan pengaruh dari pembicaraan atau bacaan ayat Al-Quran itu. Sedangkan firman-Nya wa huwa syahidun, sedang dia menyaksikannya, maknanya di sini adalah menyaksikan dengan hati yang hadir, iaitu konsentrasi dan tidak ghaib. Tidak ghaib tu maksudnya tidak lalai. Bukan yang macam tadi saya sebutkan lah, kita duduk, hati kita ada dekat sini. Bukan duduk tapi hati dah ke tempat lain. Kan? Dah pergi Switzerland. Dia pergi Switzerland, tak boleh lah ya. Jauh sangat dah tu Ustazah ni. Contoh pun tak agak-agak Ustazah pergi Switzerland ya. Geram je dengar. Pergi Switzerland. Dah sampai kat Geylang ke apa kan contoh kan. Kan dia pun dah turun, maknanya sudah berhenti. Sampai kat Geylang ke apa kan. Jiwa dah sampai kat Tampines Hub ke. Lepas ni nak pergi beli jam Swarovski ke apa kan. Contohlah saya kata kan. Maknanya dia dah ke mana-mana dah hatinya. Okey? Baik, seterusnya. Saya nak habiskan sikit lagi di sini. Dan kita ada satu penjelasannya yang diberikan oleh Ibn Qutaibah, yang mana dia jelaskan maksudnya,
dia menyimak kitabullah dengan hati yang konsentrasi dan memahami. Tidak lalai dan tidak lengah. Ayat ini mengisyaratkan hal yang dapat menghalangi pengaruh Al-Quran, iaitu hati yang lalai dan tidak memahami ucapan yang ditujukan kepadanya. Hati seperti ini tidak menghayati dan merenungi apa-apa yang disampaikan tersebut. Ini kita panggil sebagai hati yang lalai. Ya, dari hati yang lalai itu, dia tidak akan memberikan pengaruh kepada apa yang kita baca ataupun apa yang diperdengarkan kepada kita. Saya nak bawa sebagai satu ayat yang menutupi perbincangan kita pada pagi ini. Sila rujuk dalam surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf ayat 179. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata apa dalam ayat itu? Dalam surah itu? Allah sebutkan kepada kita begini, muslimah. Walaqad dzara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins. Kami masukkan di dalam neraka Jahannam ini ramai di dalamnya di kalangan golongan jin dan manusia. Dalam neraka Allah kata Allah masukkan, Allah humbankan ramai di kalangan jin dan manusia. Dan Allah jelaskan bagaimana keadaan jin dan manusia yang Allah masukkan di dalam neraka itu. Allah kata begini, lahum, mereka itu, jin itu, manusia itu, mereka ada apa? Lahum qulubun, mereka ada hati. Jin ini ada hati. Ada hati tu bukan ada hati pada sesiapa lah, ya, jangan salah faham. Maksudnya pada diri mereka tu ada hati. Ya, macam kita lah, kita ni ada hati, dalam diri kita ada hati. Sebab tu Allah kata jin dan manusia yang dimasukkan tadi dalam api neraka, mereka ini ada hati. Tapi sayangnya Allah sebutkan di sini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Tapi hati mereka ni tak dapat untuk buat mereka fikirkan tentang kebenaran. Itu maknanya hati mereka adalah hati yang mati. Lalu Allah kata mereka ni ada mata. Walahum a'yunul, tapi la yubsiruna biha. Jin, manusia yang Allah masukkan dalam api neraka, mereka juga ada mata yang boleh melihat. Tapi sayangnya mata mereka tak dapat melihat. Maksudnya kebenaran itu tadi. Seterusnya yang ketiga Allah kata walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga ada pendengaran. Tapi pendengaran mereka tu tak dengar. Maksudnya tak dapat nak takul ataupun tak dapat nak fikir tentang kebenaran. 3 anggota kita ini. Hati kita, mata kita, telinga kita. Ia adalah 3 perkara yang boleh menyebabkan kita dapat melihat di mana letaknya kebenaran atau bagaimana kebenaran. Cuma bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah nak buka hati kita, nak buka pendengaran kita tu tadi, nak buka mata kita melihat kebenaran. Sehingga apa yang kita baca dalam Al-Quran ia memberi kesan pada diri kita. Boleh menyebabkan kita mengalirkan air mata, boleh menyebabkan hati kita bergetar ketika kita mendengar ataupun membaca ayat Allah. Dan Allah kata dalam ayat ini, ulaika, semua orang itu tadi yang Allah berikan kepadanya dengan hati, tapi hati dia tak buat dia terima kebenaran. Allah berikan pada dia dengan pendengaran, Allah berikan pada dia dengan mata, tapi semua itu membutakan, memekakkan telinga dia, dia tak dengar apa-apa yang boleh buat dia pergi kepada kebenaran. Allah kata ulaika kal an'am, mereka semua umpama binatang haiwan. Balhum adall, bahkan mereka lebih teruk daripada haiwan. Ini kata Allah, bukan kata saya.
Dan Allah kategorikan orang yang begini, ada hati tapi hati tak boleh terima kebenaran. Ada pandangan, ada mata tapi mata tak terbuka untuk terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Ada pendengaran tapi pendengaran itu kita buat-buat tak dengar. Kan? Orang cakap, orang beri nasihat, buat bodoh je, buat tak dengar je kan. Allah kata, ulaika, semua orang yang begini, Allah kategorikan mereka sebagai orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sedemikian. Mereka semua itu aku letakkan mereka dalam keadaan sebagai orang yang lalai, maknanya hatinya lalai. Hati kita ni muslimah yang kita ada, dia bukan semata-mata kita nak jadikan ia tenang, kita nak letakkan kebahagiaan dalam hati kita. Bukan dua perkara ni sahaja. Kan? Kita nak hati kita tenang, kita nak hati kita bahagia, kita nak hati kita hilang daripada sebarang perkara-perkara yang menggusarkan. Kita nak itu dalam kehidupan kita. Bagi saya semua orang nak sedemikian. Tak ada orang yang nak hidup dalam keadaan hatinya tak tenteram. Ya, sebab ia akan menyebabkan kehidupan kita kacau bilau kalau hati kita ni dia tidak tenang. Tapi kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita dengan hati ni dalam diri kita ni, ya. Bukan semata-mata nak letak cinta, letak rindu, letak tenang, bahagia, kan, nak ketawa terbahak-bahak, bukan itu. Tapi yang paling penting ialah bagaimana kita menjadikan hati kita sebagai hati yang benar-benar terkesan pada Al-Quran yang kita baca. Itu poin yang nak dijelaskan pada bab kita ini. Ya, bukan semata-mata kita nak bahagia, bukan semata-mata kita nak jadi orang yang gembira dan bukan semata-mata kita nak jadi orang yang mana hatinya tidak ada sebarang kegusaran, tetapi bagaimana hati kita mampu mendapat kesan apabila ayat Al-Quran kita baca atau dibacakan kepada kita. Hati yang terkesan dengan apa yang dibaca daripada ayat Al-Quran ataupun apa yang kita dengarkan itu tadi, ia sebenarnya hati yang bahagia. Kerana apa? Dia mendapat manfaat daripada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada kita. Yang mana Allah kata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ. Al-Quran itu diturunkan ia sebagai penawar dan juga sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Dan kita adalah muslimah-muslimah yang beriman kepada Allah. Usaha untuk jadikan hati kita benar-benar hati yang mampu untuk mendapatkan satu kesan yang sempurna itu tadi. Ketika kita baca Al-Quranul Karim, baru tepat syaratnya kita adalah muslimah yang bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih di atas perhatiannya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi. Jangan lupa register. Ya, jangan lupa register, jangan main-main datang je kan. Nanti kita dapat masuk pula buat riot kat depan masjid ni. Tak begitu ya. Okey, baik muslimah, terima kasih. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.